Okey, waktu sekarang ni 29 petang dan masih lagi bersama dengan DM, dan seperti yang DM janjikan kepada anda, kita telah pun bersama dengan wakil daripada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN. Kita bersama dengan Encik Asrul Faizal sebagai pengarah dan juga pelakon, dan juga Muhammad Safran sebagai pengurus produksi. Mereka ni nak cerita tentang apa sebenarnya? Macam yang diangkat tadi, mereka akan cerita serba sikit berkenaan dengan teater tradisional Mak Yong Gading Bertimang. Jadi sebelum kita mulakan apa-apa kan, mungkin kita nak tahu juga sikit, serba sedikit apa kisah dalam teater Mak Yong kali ini, Gading Bertimang ni. Okay, mungkin boleh ceritakan sikit siapa nak cerita. Okey, saya lah. Pengarah Tuan pengarah lah cerita. Okey, sebenarnya cerita Gading Bertimang ini adalah salah satu cerita dalam 12 cerita Mak Yong yang digesekkan, cerita-cerita lama. Okey. Dan cerita Gading Bertimang ini menceritakan berkenaan dengan raja yang mempunyai dua orang anak, tetapi anak dia tu hilang, gaib ketika masih bayi. Okey. Dan dia telah dapat seorang lagi anak, dan dia berniat sekiranya anak itu dapat dibela sehingga besar, dia akan serahkan anak itu kepada gajah putih gading hitam. Okey, banyak tu gading dia. Ya. Gajah putih, biasanya gajah hitam gading putih kan. Ini gajah putih gading hitam. Okey, pelik tu color dia tu. Color dia pelik. Memang memang susah nak adalah sebenarnya benda tu. Dan anak ketiga dia ni, dia bela sehingga besar, dan kemudian dia teringat dia punya niat itu untuk memberi kepada gajah putih gading hitam. Sebenarnya dia sayang anak dia, kan, tetapi dia teringatkan niat itu macam-macam mana pun. Bila kita bernazar ataupun berniat, kalau kita kena tunaikan. Sekiranya kita tak tunaikan, mungkin akan jadi sesuatu yang buruk pada kita. So daripada situlah cerita ini berkembang, dan untuk lebih lanjut kena tengok cerita lah. Senang aja kan. Okey, tak lebih lanjut nak tahu cerita juga. Okey, mungkin selepas ni kita nak kongsikan bersama dengan anda juga berkenaan dengan siapa agaknya Cik Muhammad Safran, mungkin boleh bercerita sikit tentang bagaimana agaknya cerita ini yang dipilih untuk diangkat dalam persembahan teater Mak Yong kali ini. Okey, untuk cerita ni sebenarnya kita serahkan kepada kumpulan yang kita pilih untuk terlibat dalam program yang JKKN anjurkan, Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara. Okey, dalam salah satu pemilihan tu, kumpulan Persatuan Penggiat Seni Budaya Kelantan iaitu Persiban yang diketuai oleh Encik Asrul sendiri terpilih untuk turut sama menjayakan program ini. Salah satu. Sebetulnya untuk program panggung seni tradisional ni kita ada 7 siri, dan salah satunya ialah Mak Yong, dan pihak Persiban sendiri telah mencadangkan untuk mementaskan Mak Yong Gading Bertimang ini. Jadi atas pemilihan daripada Persiban sendirilah. Ya, Jadi orang kata cakap berkenaan dengan Mak Yong ni, banyak di antara kita yang mungkin yang pernah menonton Mak Yong tahulah persembahan Mak Yong tu macam mana. Bagi mereka yang tak pernah menonton Mak Yong ni, selalu kita tengok Mak Yong ni dia watak-wataknya lebih kurang sama dalam setiap persembahan kan. Betul. Jadi adakah watak-watak ni pun lebih kurang sama seperti Mak Yong yang sedia ada, ataupun ada sedikit perubahan? Sebenarnya seperti yang DJ bagi tahu tu memang lebih kurang sama, tetapi jalan cerita dia yang lain. Kan kebanyakan ataupun mungkin kesemua cerita-cerita Mak Yong adalah berkisarkan tentang kehidupan raja. Kehidupan raja-raja, dan yang mempunyai pengasuh. Pengasuh itu kita panggil peran. Peran tua, peran muda, dan berkisahkan anak raja. Kebanyakannya macam itulah cerita dia yang lebih kurang ada yang pak lawak je tu lah. Itu dia panggil pak lawak. Peran, ya. Okey, kita nak tahu juga siapakah agaknya yang membintangi teater Mak Yong ni. Dia punya membintangi tu film pula kan. Okey, tapi selepas ni kita akan kongsikan bersama dengan anda siapakah antara mereka yang membintangi teater tradisional Mak Yong Gading Bertimang. Teruskan bersama dengan MyStore FM. Kita bercerita tentang teater tradisional Mak Yong Gading Bertimang. Okey, jadi siapa agaknya antara pelakon-pelakon yang membintangi teater Mak Yong kali ini? Okey, pelakon-pelakon terdiri daripada artis juga. Salah seorangnya Isay Fazli Syam, iaitu seorang pelawak
yang berasalnya daripada Kelantan, pelawak yang sedang meningkat naik sekarang dalam rancangan reality TV. Kita juga ada bakat-bakat baru yang selalu juga bermain mayung seperti Ismadian. Kita ada juga academician, academician yang suka bergiat dalam mayung, benda-benda tradisional, iaitu Marleni. Dia juga seorang teater punya aktivis. Okey. Seorang lagi yang penampilan khas, Cik Rosnan Rahman. Okey, kita ambil itu dia. Itu nama popular tu kalau sebut Popular Mak Yong mesti kalau nama dalam- dia muncul kan. Ikon Mak Yong. Ikon Mak Yong katanya betul-betul. Ya. Dan satu lagi, kita tak lupa juga kepada penggiat mayung veteran yang boleh dijadikan pakar rujuk, iaitu kita panggil Mek Imah. Mek Imah isteri kepada Cik Man Gabuh. Cik Man Gabuh arwah. Cik Man Gabuh seorang peran yang sangat popular di Kelantan. Kita ambil dia dan dia akan menyanyi lagu Mengadap Lebab lah pada malam tu. Pada hari persembahan tu. Itu. Pada hari persembahan ya. Ya. Okey, nampaknya kalau kita tengok kepada senarai-senarai pelakon ini, mereka adalah orang yang sangat berpengalaman dan juga gabungan pelakon ataupun gabungan orang-orang lama dan orang-orang baru ni dalam teater Mak Yong kali ni. Agaknya apa yang diharapkan dalam persembahan Mak Yong kali ni apabila menggabungkan mereka-mereka yang terutamanya siapa tadi Ise yang katanya ini pertama kali ke dia dalam tak sebelum-sebelum ni ada juga berlakon Mak Yong. ada juga berlakon Mak Yong. Maknanya memang dah biasa dengan persembahan Mak Yong. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam apa-apa persembahan sekalipun, dalam persembahan teater atau persembahan bangsawan atau persembahan sekali ini persembahan Mak Yong, tetap perlu meletakkan nama-nama yang cukup orang kata dah terkenal ataupun popular untuk melariskan sesuatu persembahan. Jadi adakah ini memang strategi dalam teater Mak Yong kali ini? Mungkin Cik Safra boleh jawab ni, PM mesti boleh jawab ni. Okey, jujurnya memang ia salah satu strategi jugalah untuk melariskan. Untuk makluman, program kita ni bertiket. Kita jual tiket dan tiket-tiket kita tu diharapkan dapat dijual dengan pantasnya, dengan begitu banyaknya lah kan. Gitu kan. Itu sebab kita ada gabungan artis-artis yang meningkat naik dan gabungan lama ni. Dan untuk makluman, tiket-tiket kita boleh didapati secara dalam talian aasiaredtix.com. Okey. Berapa harga tiket? Harga tiket RM25 dan RM55. RM25 dan RM55. Okey. Selain daripada secara dalam talian tu, kita juga boleh dapat di Rock Corner Outlets, di Garden Smith Valley, Subang Parade atau The Curve, di Victoria Music Outlets, Plaza Sungai Wang, M Court Mall dan Tropicana. Kat Penang Outlets, Artist Gallery di Plaza Geni dan Queens Bay Mall. Juga boleh didapati di tiket box office Istana Budaya. Oh, tu banyak tu boleh dapatkan tiket. Jadi orang kata jangan ketinggalan untuk dapatkan tiket-tiket ini untuk anda menyaksikan persembahan dia. Kalau ikutkan RM25 dengan RM55 kan. Harganya tak juga mahal. Boleh dikatakan harga yang berpatutan. Kami juga ada sediakan macam kita beri diskaun juga kepada warga emas OKU dan para pelajar sebanyak 50%. Itu dia. Kalau kita gunakan kad pelajar RM25, kita boleh dapat harga lebih kurang RM12 macam tu. Okey. Dan persembahan Mak Yong ni kita harapkan kepada pelajar kita mana yang tak pernah menonton persembahan Mak Yong ni, eloklah pergi. Dan juga kepada warga emas pun boleh ajak mak ayah sekali, mereka boleh dapat harga separuh harga. Untuk anda yang bermuda lagi bayar lebih sikit lah. Okey, cuba saya nak tambah sikit. Silakan. Sebelum ni memang kita punya panggung seni tradisional ni sejak 2013 kita jalankan. Kita adakan di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey. Tetapi untuk Mak Yong ni disebabkan ada masalah teknikal di auditorium berkenaan, kita tukar venue di saat-saat akhir. Okey. Di mana tu? Okey, kita buat pada 29 dan 30 hari bulan Mei di Mini Auditorium Pusat Pelancongan Malaysia atau MATIC. MATIC. Okey, MATIC tu senang aja nak pergi. Dia betul-betul berdepan dengan hotel Renaissance Hotel. Okey. Jadi betul-betul di Jalan Ampang. Okey. Jadi maknanya kalau sekarang ni jangan tersilap info. Kalau nak menonton persembahan Mak Yong ni, anda boleh terus ke MATIC. Betul. Okey, persembahannya akan berlangsung di MATIC. Alright, kita banyak lagi nak tanya, tapi kejap lagi kita akan tanya. Kita rehat dulu seketika. Kita layan dulu lagu daripada Judika, Apakah Ini Cinta. Teruskan bersama dengan Mysore FM.
27 minit petang dan teater tradisional Mak Yong Gading Bertimang yang bakal dipersembahkan oleh Persatuan Penggiat Seni Budaya Kelantan ataupun namanya Persiban akan berlangsung pada 29 dan 30 Mei ini, itu pada Jumaat dan Sabtu ini di Matic Jalan Ampang jam 8.30 minit malam. Okey. Jadi kita tahu selepas ni akan ada, sebenarnya kita tak dapat masa yang lebih lama bersama dengan mereka sebab selepas ni mereka akan ada sidang media. Sidang media di Matic berkenaan dengan teater ni. Jadi mungkin boleh beritahu sedikit harapan terhadap teater Mak Yong Gading Bertimang ni. Sebenarnya cerita Mak Yong Gading Bertimang ni jarang dipentaskan. Yang selalu dipentaskan Raja Besar Mak Gading, Dewa Muda, Kesaktian Raja Gondang. So cerita Gading Bertimang ni jarang dipentaskan. Jadi saya harapkan Gading Bertimang sedikit sebanyak dapat menarik peminat-peminat Mak Yong ataupun peminat-peminat seni teater tradisional. Tidak kira lapisan umur kan. Saya harapkan penonton-penonton tidak melepaskan peluang untuk menonton cerita Gading Bertimang ini. Alright. Okey, jadi dari kita tahu sekarang ni pun kita dah 58 tahun hampir untuk mencapai kemerdekaan dan kita tahu untuk mencapai satu kemerdekaan bukanlah satu jangka masa yang panjang. Begitu juga untuk memperkenalkan Mak Yong ataupun untuk mempertahankan seni teater Mak Yong ini di kalangan masyarakat kita sendiri, di kalangan orang muda terutamanya, mungkin mengambil masa yang cukup lama untuk masak di kalangan mereka ni kan. Jadi agaknya apa harapan setelah 58 tahun kita merdeka, apa harapan Safran sendiri dan juga saudara Asrul sendiri berkenaan dengan perkembangan seni Mak Yong di Malaysia? Okey, pendek kata kami di JKKN memang sayangkan Mak Yong lah. Okey, walaupun kami sayang Mak Yong, kami sayang Mak Yong. Okey. Untuk makluman kan, seperti yang saya kata tadi, kita dah mula pun panggung seni tradisional ni 2013 lagi. Okey, setiap tahun tu kita buat pengisian berbeza, tetapi Mak Yong tetap ada untuk setiap tahun kami punya program. Sebab ni kita buat dia sebagai medium persembahan kesenian tradisional di Kuala Lumpur. Kita nak jadikan satu-satu tempat, terutama macam JKKN West Persekutuan atau kita bagi dulu Taman Budaya Kuala Lumpur sebagai hub persembahan tradisional. Hub persembahan tradisional. Untuk yang mudah kita dapat lihat dengan dekat, kita boleh amati, kita boleh pelihara, kita boleh menghargai kesenian tradisional itu sendiri. Dan bagi Asrul sendiri, bagi saya sebenarnya sebelum saya lupa, sebenarnya kita seharusnya semestinya kita beri pujian kepada Petronas. Sebenarnya pihak Petronas banyak membantu, di mana mereka yang mengeluarkan bajet belanjawan untuk kumpulan-kumpulan tradisional, mementaskan karya-karya tradisional, termasuklah Mak Yong dan juga kumpulan-kumpulan lain lah. Jadi Petronas bagus sebab dia nampak kesenian tradisional ini itulah rupa wajah kita orang Malaysia. Jadi dia keluarkan belanjawan untuk diberikan kepada persatuan-persatuan, untuk persatuan-persatuan teater tradisional terus hidup. Jadi sebenarnya teater tradisional saya boleh katakan sebuah sejenis seni persembahan yang sangat susah untuk kita make money ataupun kan untuk cari duit. Kan kalau tak ada badan-badan seperti Petronas yang menyumbangkan belanjawan kepada persatuan-persatuan, memang susah untuk kita hidup. Kita terpaksa bersaing dengan jenis-jenis seni yang lain yang ada sekarang, yang semasa, yang lebih ekstrim. Mungkin sebenarnya Mak Yong ni juga ekstrim, tapi dia ekstrim di atas line yang tertentu sahaja. Mungkin kalau dikatakan dalam ekstrim yang lain tu dia melepasi sikit lah kat situ. Jadi mungkin juga kita tidak tahu bahawa sebenarnya ramai di kalangan NGO yang sebenarnya banyak menyumbang kepada persembahan-persembahan kesenian yang mungkin tidak diketahui. Dan kita tahu persembahan kesenian sebenarnya memang bukan persembahan untuk buat duit. Ini adalah persembahan lebih kepada
bagi duit dan Bagi buatlah duit, ya. buat amal. Ya, untuk Beramal, memelihara. memelihara salah satunya kesenian negara kita kan. Ya, ya. Okey, terima kasih kepada Encik Asrul dan juga Muhammad Safran yang sudi datang ke My Suara FM, sudi berkongsi bersama dengan kita berkenaan dengan teater tradisional Mak Yong Gading Bertimang, dan kita harapkan anda semua dapat ramai-ramai untuk dapatkan tiket menonton persembahan teater ini pada 29 dan 30 Mei pada jam 8.30 malam, tempatnya di Matic Jalan Ampang. Okey, kejap lagi mereka akan berada di sana untuk buat sidang media. Siapa-siapa nak singgah kat sana sambil makan-makan boleh dah tengok. Sambil makan kat Seroma tu boleh tengok sekejap kan. Betul-betul. Okey, jadi kita harapkan teater ataupun seni teater Mak Yong kita terus berkembang, walaupun mendapat liputan meluas ataupun tidak. Kita harapkan seni ini terus dipelihara dari semasa ke semasa, insyaAllah. Okey, teruskan bersama dengan My Suara FM, terus bersama dengan DM sehingga jam 4 petang nanti.